Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, apa khabar semua nama saya? Alhamdulillah. Saya harap semua hari ini sihat-sihat. Okay, baik. Pagi ni kita sambung pembelajaran kita. Masih lagi dalam tajuk masa dan waktu. Tapi hari ni kita masuk topik darab masa. Okay. Hari ni kita masuk topik darab masa. Baik. Okay, jangan lupa isikan kehadiran dalam borang kehadiran tu. Masih lagi ada yang tak isi kehadiran lah, yang yang sebelum-sebelum ni. Dia Google Meet dimasuk tapi kelas kehadiran yang link tu dia tak isi. Jadi kamu kena isilah, kalau tak nanti kan saya tak tahu kamu kelas mana, siapa yang masuk. Nanti kehadiran kamu pula. Ya, saya. Siapa tu? Al-Fatih. Ya, Al-Fatih. Apa dia? Nak link kehadiran boleh? Boleh? Link kehadiran tu Sekejap. Saya kena tutup dulu yang ni. Link kehadiran berubah-ubah tapi kalau link Google Meet kita tak berubah. Google Meet kita masih kita menggunakan link yang sama untuk Google Meet. Sebab saya gunakan daripada GC tu. Cuma kehadiran dia akan berubah-ubah sebab dia borang yang berlainan. Okey. Baik, hari ni kita masuk masa dan waktu. Darab masa, buku teks muka surat 158 hingga 160. Okay. Presentation saya ni saya ambil sikit. Saya tukar-tukar daripada buku teks tu. Jadi saya nak kamu tumpukan perhatian. Okay. Kalau yang bahagian nota ni, kamu kalau nak salin, salin laju-laju. Kena salin laju-laju. Kalau kamu tak salin pun, kamu screenshot je. Kan, kamu screenshot nanti boleh tengok semula. Okay. Ataupun nanti tunggu pada akhir rancangan. Rancangan TV ni. Pada akhir rancangan siaran langsung ni, nanti saya share dalam Google Classroom. Nota tu kan. Nota ni. Okay. Baik. Buku teks, buku surat ni. Okey, objektif pembelajaran hari ni 4.5.2 menyelesaikan ayat matematik darab. Hari ni kita buat darab nanti hari Rabu insya-Allah kita buat bahagi. Okey. Melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun dan dekad dan tahun dan abad dengan nombor hingga 2 digit. Okey. Ini darab yang ni je. Hari ni kita akan baca dan fahamkan isi penting dan tentukan operasi. Operasi dah tahu dah, kita operasi ni adalah darab. Okay, kalau ada penukaran unit masa, kita tukarlah unit masa. Dan jawab 8 soalan. Ni sekurang-kurangnya lah. Tapi nanti kan ada banyak soalan tu. Soalan dalam muka surat 160 tu. Uji diri kan. Okay, jom. Okay, Wah, ini pagi ni tak ramai lah. Ada 37 orang je. Mana yang lain ni? Tak masuk-masuk kelas saya ni. Lupa ke hari ni kelas? Hari ni belum cuti lagi. Esok baru kita cuti kan? Esok cuti. Tahu tak esok cuti? Esok kita cuti. Esok tak ada kelas kamu Esok kita cuti awal Muharram Esok 1 Muharram. Jadi
kita cuti untuk sehari. Baik. Darab masa yang pertama ialah tentang hari dan jam. Okey, yang ada kaitan dia hari dan jam. Okey, abang menghasilkan satu diorama dalam masa 3 jam. Ingat yang soalan sebelum ni kita ada buat abang tu buat diorama tu. Berapakah masa yang diambil untuk selesaikan 9 diorama yang sama? Okey. Diorama hidupan laut. Yang ni. Satu diorama ni abang ambil masa selama 3 jam nak siapkan satu. Tapi sekarang ni dia nak siapkan 9 jam. 9 jam. 9 diorama yang sama ni. Dia nak buat. Ada orang tempah kat dia. Right. Jadi dia kena buat 9 diorama sama. Berapa lama? Berapakah masa yang diambil untuk selesaikan ni? Jadi ayat matematik dia ialah ayat matematik dia kita akan gunakan ni 3 jam kemudian dengan 9. Okey, operasi dia ialah darab operasi dia darab. Jadi 3 jam darab dengan 9 sama dengan kita nak buat dalam bentuk lazim. Okey, kita akan buat dalam bentuk lazim. Okey, tumpukan perhatian ya. Baik. 6 jam darab dengan 9. Macam ni je cara bentuk lazim untuk darab. Okey, kalau tambah dengan tolak kita letak unit dia dekat atas kan? Tambah dengan tolak kita letak unit dia dekat atas. Okey, untuk darab ada yang perlu kita letak unit dia dekat tepi sebab hanya ada satu unit saja kan. Yang ni ada satu unit saja 3 jam. Okey. 3 jam. Cikgu, Ya, siapa tu? Azri. yang 6 jam tu 3 jam lah. Yang 6 jam Oh tu ya, 3 jam. yang 6 jam tu 3 jam. Okey, jap. Saya betulkan. Saya betulkan. Macam mana pula dia ada 3 jam ni? 6 jam ni. 3 jam. Okey, terima kasih Faris. Azri Faris. Betul lah. Saya tengok balik. Tiga jam darab dengan 9. Betul. Okey. Dia betul lazim dia. 3 darab 9, 27. Kan? 3 darab 9, 27. Jadi, masa yang dia ambil untuk abang ialah 27 jam. Tapi 27 jam ni terlebih daripada berapa? 24 jam kan? Sebab satu hari sama dengan 24 jam saja. Siapa lagi? Apa lagi tu? Tak ada. Okey. Jadi 27 jam ni kita kena tolak dengan 24 jam. Sebab apa? 24 jam tu sama dengan satu hari kan. 27 tolak 24 dapat 3 jam. Jadi jawapan dia ialah satu hari 3 jam. Sebab yang ni melibatkan hari dan jam. Jadi kita boleh buat macam ni. Kenapa tolak 24? Sebab dia lebih daripada satu hari kan, 24 jam ni. Jadi jawapan dia satu hari 3 jam. Okey yang ni? Faham? Okey, senang je sebab kamu dah belajar sebelum ni tentang penukaran unit. Jadi bila sampai ke part soalan-soalan macam ni kamu dah tahu dah. Satu hari 24 jam. Jadi kalau lebih jawapan dia tu lebih daripada 24 jam, kita tukarkan dia kepada hari dan jam. Right. Baik, seterusnya. Hari dan jam lagi. Pengangkap kanak-kanak memerlukan 3 fasa latihan perkhemahan untuk melengkapkan kursus. Setiap perkhemahan mengambil tempoh selama 3 hari 9 jam. Jadi kat sini, okey. Berapakah tempoh masa keseluruhan fasa latihan perkhemahan tersebut? Okey, di sini memerlukan 3 fasa latihan. Maknanya 3 kali perkhemahan. 3 kali perkhemahan. Sekali perkhemahan, tempoh dia 3 hari 9 jam. Right? Ni perkhemahan ni. Bestnya, seronoknya berkhemah di tepi hutan. Berkhemah sama si Nopal. Kan? Lagu berkhemah dengan si Nopal tu kan? Itulah dia.
Mana Naufal? Ada tak Sinopal kat situ? Tak ada. Sinopal tu namanya rupanya Naufal kan? Tapi dia sebab dia orang Indonesia dia panggil Nopal je. Rupanya Naufal Betul, rupanya. saya. Siapa? Siapa? Aidin. Aidin Naufal nama penuh kamu? Apa? Ha? Tak tahu, ada saya nama Nopal. Adik kamu Allah. Nopal. Berkemah dengan si Nopal. Alright, okay. Jadi kita nak buat ayat matematik dia. Dia akan jadi 3 hari, 3 kali fasa tu kan. 3 darab dengan 3 hari 9 jam. Jadi berapa lama untuk mereka berkemah sebenarnya sepanjang perangkap kanak-kanak tu. Kanak-kanak ni tahun 4, 5, 6. Maknanya sepatutnya masa tahun 4 dia akan berkemah 3 hari 9 jam. Masa darjah 5 nanti 3 hari 9 jam. Darjah 6 nanti 3 hari 9 jam lagi. Jadi sepanjang tempoh tu kan 3 tahun tu, tahun 4, 5, 6 tu untuk perangkap kanak-kanak ni berapa lama dia berkemah. Jadi kita buat macam ni lah. Kita selesaikan dalam bentuk lazim juga. Okay, kita selesaikan dalam bentuk lazim juga. Sebab yang ini mempunyai unit yang berlainan, hari dan jam. Jadi kita akan buat macam kita buat tambahan dan tolak. Okay, kita bahagikan hari dan juga kita kita asingkan hari dan juga jam. Kalau yang tadi kita tak ada, kita ada satu unit je, jam. Yang ni sebab ada 2 unit, jadi kita kena asingkan hari dan juga jam. Baik. 3 hari 9 jam darab dengan 3. Okey. Macam ni je cara dia. Untuk selesaikan dalam bentuk lazim. Nanti kita selesaikan jam 9 darab 3, kemudian 3 darab 3. Okey, 9 darab 3 ialah 27. Right? Kemudian 3 untuk hari tu, 3 darab 3 ialah 9. Okey. Sebab jam tu terlebih daripada 24 jam, apa kita nak buat? Sebab jam tu dah 27 jam. Tolak 24. Betul. Jadi bahagian jam tu kita akan tolakkan dengan 24. Bahagian hari kena tambah 1. Okay? Sebab 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi jawapan dia ialah 27 tolak 24 sama dengan 3. 9 tambah 1 sama dengan 10. Selesai. Jadi mereka berkemah untuk ahli perangkap unit uniform perangkap kanak-kanak dari darjah 4 sampai darjah 6 kan, sepatutnya mereka akan berkemah selama 10 hari 3 jam. Siapa perangkap sini? Siapa perangkap? Sepatutnya tahun ni sepatutnya kita ada perkemahan kalau kita sekolah lah. Tapi semua tak boleh buat. Berkemah kat rumah je lah. Berkemah kat rumah je. Okey. Sehingga yang ni boleh faham perbezaan darab masa hari dan jam tadi. Untuk yang sebelum ni, 1 unit saja kita letak unit tu di tepi. Tapi untuk kali ni sebab ada 2 unit hari dan jam, jadi kita buat asingkan hari dan jam. Ya saya. Boleh salin ke? Yang ni kalau nak salin kena salin laju-laju sebab yang ni saya terangkan je. Kalau nak salin kena salin cepat-cepat. Kalau tak nak salin kamu screenshot. Screenshot kan, boleh screenshot. Kalau tak pun tunggu nanti pada akhir rancangan saya akan kongsikan bahan ni dalam Google Classroom kan. Alright. Baik. Kita teruskan dengan darab masa juga, tapi kali ni kita masuk minggu dan hari. Okey. Kena ingat bila masuk minggu dan hari, 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey. Soalannya 3 minggu 4 hari darab dengan 9. Sama dengan berapa hari? Okey, soalan dia ada minggu dan hari. Tapi jawapan dia nak dalam hari saja. Yang ni kamu kena tumpukan perhatian. Betul-betul. Fokus betul-betul yang ni. Sebab kita nanti nak tukarkan minggu tu kepada hari. Minggu tu kita nak tukarkan kepada hari. Okey, yang ni ada 2 cara. Cara yang pertama.
3 darab 7. 3 darab 7. Apa 3 tu? 3 minggu. Kan? Darab dengan 7. 7 tu ialah 7 hari. Okey, kita jadikan dia, kita tukarkan minggu tu kepada hari dahulu. 3 darab 7 sama dengan 21. Kemudian kita tambahkan dengan 4. 21 hari tambah dengan 4 hari yang sedia ada dalam soalan tu. Jadi 21 tambah 4 ialah 25 hari. Baik, kemudian 25 hari tu kita darabkan dengan 9. Dah dapat jawab 25, darabkan dengan 9. Buat dalam bentuk lazim. 5 darab 9, 45. 4 letak atas. 2 darab 9, 18. Tambah 4, 22. Jadi jawapan dia adalah 225 hari. Kan? Ini cara yang pertama. Cara pertama kita tukarkan dulu siap-siap. Kita tukarkan dahulu siap-siap minggu, kita tukar kepada hari. Baik. Seterusnya, cara yang kedua. Cara yang kedua pula, dia agak rumit sikit. Cara yang kedua agak rumit sikit. Okey, minggu dan juga hari. Sebab ada 2 unit kan, kita tak tukarkan siap dulu. Okey, kita darab je dulu minggu dan juga hari. Ini sama seperti yang kita buat tambahan tolak sebab ada 2 unit. Okey, cara yang pertama tadi kita dah tukar siap-siap kepada hari. Cara yang kedua kita biarkan dulu minggu dan hari. Darab dengan 9. Okay, 4 darab 9, 36. 3 darab 9, 27. Jadi 27 minggu, 36 hari. Tapi sebab soalan ni nak dalam hari, jadi yang minggu tu kita tukar kepada hari. 27 minggu nak tukar kepada hari, jadi kita darabkan dengan 7. 27 darab 7. Tadi 25 darab 9 je. Ni 27 darab 7. 27 darab 7 sama dengan 7 darab 7, 49. 4 letak atas. 2 darab 7, 14. 14 tambah 4 ialah 18. Jadi jawapan dia ialah 189. Okey, kemudian 189 ni ialah hari. 189 ni kita tambahkan dengan di bahagian hari di sebelah kanan tu. Kita naikkan ke atas. Okey, 36 tambahkan dengan 189. Okey, 6 tambah 9, 15. 8 tambah 3, 11 tambah 1, 12. 1 ni atas, 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan dia sama, 225 hari. Okey. Ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara yang pertama, kita tukarkan siap-siap kepada hari. Kemudian kita darab dengan 9. Cara yang kedua, kita masih kekalkan minggu dan hari. Tapi nanti dah dapat jawapan, kita kena tambah pula. Minggu tu darab dengan 7. Ada 2, 1, 2, 3. 2 cara ni. Okey. Antara 2 cara ni, mana yang kamu rasa lebih kamu senang faham? Cara 1 ke cara 2? Cara kedua. Cara 2. Okay. Kalau cara 2 boleh juga. Siapa yang suka cara pertama boleh buat cara pertama. Siapa yang suka cara kedua boleh suka cara kedua. Boleh juga buat cara kedua. Janji jawapan dia betul. Okey. Dalam matematik ni ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Dia bagi banyak cara. Okey. Apa sahaja kamu guna cara tu, cara yang kamu rasa senang ataupun cara yang susah pun boleh jawab juga. Janji jawapannya betul. Dalam matematik sama macam tu. Sama juga dalam kehidupan kita seharian. Kan? Saya nak bagi ceramah pula. Dalam kehidupan seharian kita, kalau kita ada masalah, macam-macam cara kita boleh selesaikan masalah tu. Betul tak? Kan? Nak selesaikan dengan cara senang ke, nak selesaikan dengan cara susah ke, nak selesaikan dengan usaha ke, itu bergantung kepada cara kita masing-masing. Okey? Jadi bila dapat kita selesaikan masalah tu, jadi cara itu adalah cara yang berkesan lah. Kan? Bergantung pada cara kamu lah. Kalau kamu rasa susah lah nak buat cara ni, selesaikan masalah aku ni, kita buat cara yang lain. Asalkan masalah tu dapat kita selesaikan. Right? Okay. Dalam matematik pun sama macam ni. Right? Okay.
Boleh kita teruskan? Kita teruskan dengan seterusnya. 225 hari jawapannya. Okey. Baik. Seterusnya ialah darab masa lagi tahun dan bulan. Yang ni dah masuk tahun dan bulan. Jadi kamu kena ingat 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi soalan dia 6 darab 16 bulan. 6 darab 16 bulan. Okey, jom kita tengok. Okay, yang ni ada sebab dia ada satu unit saja, jadi kita letak kat tepi. 16 bulan darab dengan 6 sama dengan 6 darab 6, 36. 3 di atas. 1 darab 6, 6 tambah 3, 96 bulan. Okey, jawapan dia 96 bulan. Tapi 96 bulan ni kita nak tukarkan kepada tahun. 96. Okey, kita nak bahagi dengan 12. Okey, 96 kita bahagi dengan 12. Kenapa bahagi 12? Kenapa bahagi 12? Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ya, betul. Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi 96 ni kita bahagi dengan 12. Hafal tak sifir 12? Kalau tak, siapa tak hafal, cuba tengok sifir. Cuba tengok sifir kat buku. Tengok sifir 12. Ada tak 96? Ada. Berapa? 8. 8. 8 darab 12 sama dengan 96. Jadi 96 tolak 96 tak ada baki. Jadi jawapan dia ialah 8 tahun. Ada bulan tak? Ada bulan tak? Tak ada bulan. Okey, tak ada bulan. Nanti kalau lah jawapan, kalau lah soalan dia dia nak dalam bulan. Kalau jawapan soalan dia nak dalam bulan. Jadi kamu tulislah jawapan dia 96 bulan je, tak perlulah kita tukar kepada tahun. Tapi kalau selalunya dalam matematik dia nak yang lebih mudah. Lebih mudah maknanya ni 96 bulan. 96 bulan banyak sangatlah nak kira 96 sampai 96. Jadi kita bahagi kepada 12 untuk dapatkan jawapan dia sebenarnya ialah 8 tahun. 8 tahun. Sikit je sebenarnya. 8 tahun je. Kalau kamu fikir secara logik, 96 bulan, lamanya 96 bulan. Itu 8 tahun je. Oh ya ke? Alah, sekejap je 8 tahun. Kan, daripada fikir 96 ni besar kan, dia punya nombor kan. Kita jadikan dia kecil, jadi 8 tahun. Ni sebenarnya, ini ialah namanya magic number. Ni saya ajar magic number ni. Dalam matematik juga ada magic number. Macam ni lah cara dia. 96 bulan ni, banyak lah 96 bulan. Lamanya lah 96 bulan nak tunggu sebulan sampai 96 bulan. Jadi kita tukarlah kepada tahun. Dapat 8 tahun. 8 tahun je. Alah, sekejap je 8 tahun. Macam itulah cara dia. Itu namanya magic number. Andai kata dalam kehidupan kamu pun sama. Kan, dalam hidup kita pun kalau ada benda tu, besar lah, lamanya nak tunggu sampai berbulan-bulan, sampai ni. Kita tukarkan dia kepada tahun. Jadi, sekejap je. Berapa lama lagi kita nak ni? Lama lagi ni. Berapa lama? 48 bulan. 48 bulan, ya Allah, lamanya 48 bulan. 48 bulan tu berapa lama? Tukarlah kepada tahun. Kan 12, 24, 26, 48. 4 tahun je. Sekejap je rupanya 4 tahun. 4 je, kecil je kan daripada tadi tu 48 bulan kan lama. Okey. Baik, seterusnya. Jom kita terus. Dekad dan tahun. 10 darab 4 dekad 6 tahun. Okey, ni darab dengan 10 je. Okey, tengok bentuk dia. Sebab dia ada 2 unit, jadi kita jadikan dia 2 unit lah. Hasilkan dekad dan juga tahun. 4 dekad, 6 tahun. Darab dengan 10. 6 darab 10 sama dengan 60. 4 darab 10 sama dengan 40. Jadi 40 dekad, 60 tahun. 60 tahun tu. Dekad dengan tahun tadi dah tahu. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Kan? 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi kita tukarkan.
60 tahun tu kita tukar kepada dekad. Jadi, nak tolak berapa ni? Nak tolak berapa ni? 10, Tolak 10? 60 je. Tolak 60. Okey, tolak 60. Betul. Apabila bahagian tahun kita dah tolak 60. Okey, 60 tu sebab 1 tahun 10 dekad. Kalau 60 tahun sama dengan 6 dekad. Jadi bahagian dekad kita kena tambahkan dengan 6. Okey, jadi 60 tolak 60 ialah sifar. 40 tambah 6 ialah 46. Okey, selesai. Jadi jawapan dia ialah 46 dekad. Tak ada tahun. Okey, sebab tahun tu kita dah tukarkan dia kepada dekad. Okey? Okey, sehingga sini boleh dapat? Dapat kejar? Dapat faham? Alright. Boleh, jom kita teruskan seterusnya. Darab masa abad dan tahun. 31 darab 9 tahun. Yang ni darab dengan 9 tahun. Okey, sebab dia satu unit saja, jadi kita letak unit dia di sebelah. 31 darab 9 tahun. Okey, darablah seperti biasa. 1 darab 9 dapat 9. 3 darab 9 27. Jadi jawapannya ialah 279 tahun. Sebab yang ni ialah abad dan tahun. 279 tahun tu kita nak tukarkan kepada 200 tambah 79. Kita asingkan. Kenapa 200? Kenapa kita asingkan 200? Sebab satu abad sama dengan 100 tahun. Betul. Sebab satu abad sama dengan 100 tahun. Sebab yang ni dah ada 279. Jadi kita tukarkan dia kepada 200. Maknanya 200 tu sama dengan 2 abad tambah dengan 79 tahun. Jadi selesailah jawapan dia. Jawapan dia ialah 2 abad 79 tahun. Alright. Ni cara dia. Okay, kita tukarkan dia. Kena ingat penukaran ni. Abad dan tahun 100. Okay. Dah sampai dah uji diri buku teks muka 160. Okay. Okay, jom kita buat sama-sama. Okay, keluarkan buku tulis. Okay, kita nak buat muka sama-sama uji diri buku teks muka surat 160. Okay, cepat. Nurzarid Zulaika, ambil buku tulis. Kembali yang takdi cikgu. Oh ni, kamu salin ke? Tengah salin ke? Okay, cepat. Okay. Okay, cepat. Keluarkan buku tulis. Nurzarid Zulaika. Tak keluarkan buku tulis Cepat nak buat sama-sama ni. Kita nak buat sama-sama uji diri buku teks muka surat 160. Jadi kalau tak buat macam mana? Okey, jom. Soalan 1A. Soalan 1A A3 darab 4 hari 6 jam. Okey, tulis dulu. Cepat. Okey, buku teks muka surat 160. Tiga darab 4 hari 6 jam. Sama dengan berapa? Jadi kita nak buat dalam bentuk lazim. Sebab ini ada hari dan jam. Jadi kita buat hari dan jam. Asingkan hari dan jam. Okay, 4 hari 6 jam darab dengan 3. Okay, 6 darab 3, 4 darab 3. Sifir 3 je. Senang je ni kan. Adin, cepat Adin. Cepat Adin tulis. Cepat kita buat sama-sama ni. Okay. Cepat tulis. 6 darab 3 ialah berapa 6 darab 3? 6 darab 3, 18. Okey, betul. 18.
6 darab 3, 18. 4 darab 3, 4, 8, 12. Okey, 12. 4 darab 3, 12. Okey. Tengok bahagian jam. Bahagian jam tu lebih tak 24? Tak Kurang. lebih, kurang dari 24. Jadi kita tak perlu tukar kan. Kita tak perlu tukarkan 18 tu kepada hari sebab dia tak sampai 24 jam. Jadi selesailah jawapan dia. Jadi jawapan dia ialah 12 hari 18 jam. Senang je yang ni kan. Yang ni kita tak perlu nak tukar unit. Okay, salin dulu. Okey, jawapan dia 12 hari 18 jam. Al-Fatih, off mic. Dengar suara adik kamu tu. Okey. Siap? Soalan 1A dah siap? Siap. Okay, dah siap Boleh. Adin tengah salin lagi cepat-cepat. Baik, kita nak buat sama-sama. Kita buat sama-sama ni. Alright, seterusnya. Yang dah siap boleh terus buat soalan 1B tu. Kamu dah boleh buat. Siap. Dia punya ayat matematik dia kan. Okey, untuk 1B. 2 darab 6 minggu 3 hari. Okey, 2 darab 6 minggu 3 hari. Okey, kita nak buat Dantul Azim sebab ada 2 unit. Jadi kita asingkan minggu dan hari. Okey, 2 darab 6 minggu 3 hari. Okey, 6 minggu 3 hari. Darabkan dengan Zulaika tak buat Nozari Zulaika, mana buku tulis? Ambil pensel, salin cepat. Buat dalam buku tulis. Ni nampak dia tak buat kerja pun. Dengar ke tak dengar Nozari Zulaika tu? Kasih Laila Nabila off mic. Dengar suara kat belakang. Baik, yang ni darabkan dengan 2. Okey, darabkan dengan 2. Jadi, senang je ni. Sifir 2 je. Okey, yang bahagian hari 3 darab 2 sama dengan 6. 6 darab 2 sama dengan 12. Habis dah kan, sebab hari tu tak lebih daripada 7 hari. Jadi, inilah jawapan dia. 12 minggu 6 hari. Senang je kan yang ni. Betul tak? Cuba buat C sendiri. Cuba buat C. Yang dah siap. Cuba terus buat C. Tengok dalam buku teks ada soalan. C soalan dia. Apa soalan dia? 7 darab 3 tahun 1 bulan. 7 darab 3 tahun 1 bulan. Sifir 7 je. 7 darab 3, 7 darab 1. Alah senangnya lah yang ni. Betul tak? Kan? Sebab dia ada 2 unit, tahun dan bulan. Jadi kita asingkan kan? Asingkan tahun dan bulan. Right? Yep. Tahun dan bulan. 3 tahun, 1 bulan, darab dengan 7. Darab dengan 7. Berapa dapat ni? 1 darab 7 sama dengan 7. 3 darab 7 sama dengan 3 darab 7? 21. Okey, bulan tu tak lebih daripada 12 bulan. Jadi, selesailah yang ni 21 tahun, 7
bulan. Okey, siapa betul? Siapa betul? Ya. Okey, bagus. Okey, terbaik. Okey, Saya betul. sebab senang kan. Jadi tak perlu tukar unit. Right? Okey, kalau dah siap C, kita teruskan dengan D. Oh, hari ni ada 51 orang. Bagus. Ramai lagi yang tak masuk ni. 52 termasuk dengan saya. Okay, 52 tu termasuk saya dan juga presentation. Bila saya presentation, dia akan jadi 52. Mana yang lain ni? Siapa Zuraida Aida Zuraida Aida ni siapa Boleh tak respon? Nanti kan isi dalam kehadiran ni nama mak Zuraida Aida ni. Nanti isi kehadiran ni nama anak tahu. Kan tak nama ni lah. Okey, baik. Seterusnya. Soalan D. 9 darab 4 abad 6 tahun. 9 darab 4 abad 6 tahun. Okey, yang ni juga sebab ada 2 unit, kita letak abad dan tahun. 4 abad 6 tahun darab dengan 9. 9 je. 9 guna jari pun boleh. 6 darab 9, 54. 4 darab 9, 36. Okey, yang ni abad. Abad tu 100 kan? Jadi bahagian tahun tu tak lebih daripada 100. Jadi selesailah yang ni jawapan dia. 36 abad, 54 tahun. Okey, 36 abad, 54 tahun. Selesai di senang je kan? Tolak 24 ke? Kenapa nak tolak 24? Kenapa nak tolak 24? Ini abad dan tahun. Abad kan 100. 24 tu untuk 24 jam. Jam dan hari. Okey, jangan keliru tau. Jangan keliru. Tolong jangan keliru. Okey, sebab jadi unit dia berbeza-beza. Unit dalam jam. Okey, masa dan waktu ni lah yang paling banyak unit. Yang paling banyak unit. Hari dan jam. Lepas tu hari dengan minggu. Kemudian bulan dan tahun. Kemudian abad dan tahun. Kemudian dekad dan tahun. Dia paling banyak penukaran unit tu. Jadi kamu kena jangan keliru. Memang macam tu. Alright. Baik, seterusnya E. E 10 darab 7 hari 5 jam. Allah, darab 10 je. Sifir 10 je. Senang je kalau darab dengan 10 ni kan. Okey. Hari dan jam. Alright, hari dan jam. 7 hari 5 jam darab dengan 10. 5 darab 10, 50 je kan. 5 darab 10 kan. 5 darab 10, 50. 7 darab 10? 70 hari, 50 jam. Yang ni barulah kita nak tukarkan kepada hari. Sebab jam tu lebih daripada 24. Kan? 1 hari 24 jam. Ni 50 jam ni. Jadi kalau 50 jam, berapa tu nak tolak? Dia nak tolak berapa tu? 48. 48. Kenapa 48? Kenapa 48? Banyaknya 48. Sebab 24 tambah 24. Ya, betul. Sebab 24 tambah 24. Jawapan dia 48.
48. 48 ni ialah berapa hari? 2 hari. Jadi dekat bahagian hari kita tambahkan dengan 2. Right? Okay, jadi tolaklah. 50 tolak 48. 2. 70 tambah 2. 72. Jadi jawapan dia 72 hari 2 jam. Okay. Cikgu, Ya. kenapa dapat 2 hari pula yang 5 tolak 4 tu? 5 tolak 4. 50 tolak 48 kan dapat 2. Sifar tolak 8. Okey. Sifar tolak 8 tak boleh kan kita pinjam sini jadi 4. Sini jadi 10. 10 tolak 8 2. 4 tolak 4 kan sifar. Okay. Ni cara panjang. Nak buat macam biasa. Okay. 50 tolak 48. Jawapan dia macam ni. Okay. Oh, keliru Baik, seterusnya. Boleh kita terus ke soalan F? Boleh. Okey. Boleh Okey, boleh. Baik, soalnya F. 7 darab 8 minggu 9 hari. Okey, yang ni ada 2 unit minggu dan hari. Okey. Jadi bila minggu dan hari, kita asingkan minggu dan hari. Okey, 8 minggu 9 hari. Engkau Humaira, off mic. Berdengung-dengung lah. Okey, terima kasih. 8 minggu 9 hari. Lapan minggu 9 hari darab dengan 7. Darab dengan 7. 9 darab 7. 49. 9 darab 7, 49. 9 darab 7. 63. 63. 8 darab 7. 56. 56. Okey. Baik. Yang ni terlebih hari dah. Terlebih hari. Okey, bahagian hari dah lebih. Ya, kan, untuk ke minggu. Jadi, 1 minggu 7 hari. Okey. Kita tengok sifir 7. Sifir 7 ada tak 63? Ada? Ada. Berapa? 9. 9. Jadi dah boleh tolakkan dengan 63 untuk bahagian hari. Bahagian minggu kita tambahkan dengan 7. Betul tak? Kan? 7. 7? 7 ke 9? 9. 9. Oh, saya salah ni sekejap soalan apa ni? F Oh, 9. Okey, jadi 56 tambah 9. 9 tambah 6. 9 tambah. Okey. Okey, dah. Saya betulkan balik. F. Okey. 63. 26. Tolak 63. Yang ni ialah tambah dengan 9. Betul? 9 darab 7, 63. Okey. Baik. 63 tolak 63, sifar. 26 tambah 9, 65. Okey, yang ni. Betul? Okey, jadi jawapan dia ialah 65. Oh, 3 pula. 65 minggu.
Okey, jawapan dia ialah 65 minggu. Minggu saja tak ada. Hari dia dah tukar kepada minggu tadi kan. Okey. Okey, boleh terus dengan G. Kita sambung G Boleh. Okey, kita sambung dengan G Baik, soalnya soalan G, 5 darab 2 tahun, 8 bulan. 5 darab 2, 5 darab 8. Jom kita tengok. Tahun dan Bu. bulan aja saya. Kejap. Apa dia? Saya nak salin kejap. Salin sama-sama. Memanglah kita buat sama-sama pun. Loh. Apa kamu ni? Okey. 5 darab 2 tahun, 8 bulan. Okey. Tahun dan juga bulan kita asingkan sebab ada 2 unit. Alright. Tahun dan bulan kita asingkan. 2 tahun, 8 bulan. Okey. 2 tahun, 8 bulan. Darabkan dengan 5. 8 darab 5, 2 darab 5. Okey. 8 darab 5. 40. 2 darab 5, 10. 10 tahun, 40 bulan. 40 bulan tu besar, dah lebih daripada 12 tu. Jadi kita nak tukarkan 40 bulan tu, kita nak tukarkan kepada tahun. Okey, setahun 12 bulan. Kena tengok sifir 12 ni. Sifir 12 ada tak 40? Ada tak sifir 12 40? Tak ada. Yang ada sebelum 40 berapa? Sebelum 40 berapa? 36. 36. Tapi soalan dia ni, sekejap saya tengok buku teks. Macam Nak dalam bulan. dia nak dalam bulan. Jadi kita kena tukarkan dia. Kita tukarkan kepada bulan semua. Jadi kita buat tahun dahulu. Okey, 10 tahun ni kita darabkan dengan setahun 12 kan? Jadi kita darabkan dengan 12. 10 darab 12 ialah 120 kan? Jadi 120 ni kita tambahkan kita pindahkan kepada bulan, ialah tambahkan 120 tambah dengan 40 di bahagian bulan. Sebab jawapan ni nak dalam bulan rupanya. Jawapan dia, buku teks. Sebab jawapan dia nak dalam bulan, jadi yang tahun tu kita kena tukar kepada bulan. Yang ni dalam contoh tadi, cara yang kedua tu kan. Cara yang kedua, macam ni lah. Kan? Kita nak tukarkan kepada bulan. Okay, jadi 120 tambah dengan 40. Jawapan dia ialah 160. Jawapan dia 160. Jadi jawapan dia ialah 160 bulan. Sebab soalan dia ialah 5 darab 2 tahun 8 bulan. Jawapan dia nak dalam bulan. Kalau jawapan dia nak dalam tahun tadi, kita tukarkan bulan tu kepada tahun. Tapi sebab jawapan dia nak soalan dia nak dalam bulan, jadi kita yang tahun tu kita tukar kepada bulan. Okay. Baik, boleh kita teruskan dengan H? Boleh. Boleh. Boleh, okey. Jom kita teruskan dengan H. H, 11 darab 8 dekad 9 tahun. H, 11 darab 8 dekad 9 tahun. Jawapan dia nak dalam dekad dan tahun. Okey, jawapan nak dalam dekad dan tahun. Jadi kita buat macam tadilah.
Okey, dekad dan juga tahun. 1 dekad 10 tahun. Itu kena ingat Jadi 8 dekad 9 tahun. Okey, dua-dua ni kita darabkan dengan 11. 9 darab 11, 8 darab 11. 9 darab 11 ialah ini paling senang sifar 11 ni. 11 darab 9 ialah 90. 99 kan? 8 darab 11 ialah 88. Okey. Jadi jawapan dia 99 tahun tu besar tu. Lebih daripada 10 kan? Jadi kita tolak berapa? Jadi kan nak tukar kepala dekat. Tolak berapa ni? Tolak 90. Tolak 90. Okey, 90. 90 tahun sama dengan 9 dekad. Jadi kita tambahkan pada bahagian dekad tu tambah 9. Okay. 99 tolak 90 ialah 9. 88 tambah 9 ialah 97. Jadi selesai. Okey, ya, buatlah sama-sama kan. Okey, jadi jawapan dia 97 dekad 9 tahun. Okey. 97 dekad 9 tahun. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah soalan I. I apa? I love you. I love you too. Comel lah korang ni. Okey, soalan I. Soalan I love you ialah 15 darab 3 abad 12 tahun. Okey, yang ni ialah abad dan tahun. Okey, ini 15 darab dengan 3 abad 12 tahun. Baik. Okey. Ada 2 unit. Okey, asingkan abad dan juga tahun. Baik. 3 abad 12 tahun. Ada 2 unit. Ada 2 unit, jadi kena asingkan lah. Baik. Darab dengan 15. Ni nak darab 15 ni dua-dua ni. Sifir 15. Tak ada sifir 5. Jadi kita buat darab macam biasa, buat bentuk darab lazim lah. 12 darab 15. 2 darab 5. 10. Sifar di bawah. Tambah 1 di atas. 1 darab 5 ialah 5. Tambah dengan 1. 6. Okey, jadi kemudian 2 darab sifar letak di bawah sifar tu. 2 darab 1, 1 darab 1. Lah 12 darab 1 je. Jadi jawapan dia ialah 12 lah. Kan? 120. Okey. Jadi tambahlah kan? Tambah macam biasa. 60 tambah 120. 180 tahun. Untuk bahagian tahun. Untuk bahagian abad. Kan? Untuk bahagian abad kita darab juga. 3 tu darab dengan 15 untuk bahagian abad. Berapa dapat? 3 darab 15. 3 darab 5. 15. 5. 1 tambah atas. 3 darab 1. 3 tambah 1 ialah 4. Jadi dapat 45 abad. 45 abad 180 tahun. Yang ni saya tak muat ni. Saya buat kat sebelah. Okey, abad dan tahun. Okey. Jadi jawapan dia tadi 45 abad 180 tahun.
Okey. Jadi bila 180 tahun ni lebih daripada 100 kan? Lebih daripada 100. Jadi kalau lebih daripada 100, samalah buat macam tadi. Tolak 100. Sebab apa tolak 100? Sebab 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi bahagian tahun tolak 100, bahagian abad tambah 1. Okey. Jadi jawapan dia ialah 180 tolak 100 tinggal 80. 45 tambah 1, 46. Selesai. Okey, selesai. Jadi 40, jawapan dia ialah 46 abad 80 tahun. Okey, betul. 46 abad 80 tahun. Okey, nombor 2. Nombor 2. Oh, yang ni nombor 1, nombor 2. Nombor 2 saya ingat saya nak kamu buat sendiri lah. Nombor 2 A dan B tu. Boleh kan? Kan? Okey. Cuba buat sendiri nombor 2 tu. Kan? Nombor 2 tu cuba buat sendiri. Sebab apa? Saya tak bagi. Tengok terus lepas jom menggambar. Maknanya saya nak kamu buat sendiri soalan nombor 2. 2A dan soalan nombor B tu. Okey, kejap lagi kita gambar. 9.26. Okey, soalan 2 tu nanti lepas ni kamu buat Baik, saya nak maklumkan tadi saya dapat mesej daripada Ahmad Zuhaldi. Kan? Kenal kan kawan kamu kan Ahmad Zuhaldi tu kan? Okey, Zuhaldi pagi ni dia pergi buat swab test. Swab test untuk apa si COVID-19 tu kan. Jadi harap-harap dia punya swab test tu negatif lah untuk COVID-19 tu kan. Jadi tak tahulah macam mana dia kena pergi buat swab test. Mungkin dia ada kontak rapat ke atau mak ayah dia ke kontak rapat dengan orang yang kena COVID kan. Dan pagi ni juga pagi-pagi dapat berita apa ada je kawan-kawan saya saudara tak adalah kawan yang meninggal sebab apa kena COVID-19 kan. Pagi ni juga ni apa siapa Syuaib kenal Syuaib Raja Lawak tu kan. Dia Siti Sarah Razmin kan. Telah meninggal dunia. Dia meninggal. Isteri dia meninggal juga Siti Sarah tu sebab kena COVID-19. Yang tu kesian juga sebab dia baru apa melahirkan anak kan. Dia lahirkan anak dia selamat kan. Alhamdulillah anak dia selamat. Tapi Siti Sarah telah meninggal dunia pagi tadi pukul 5 sebelum subuh lagi. Kan. Jadi itulah saya punya grup WhatsApp tu setiap hari ada je berita tentang kematian sebab COVID-19 kan. Jadi yang anak murid saya ni saya nak kamu kena sentiasa jaga kebersihan sentiasa kena jaga kebersihan. Kalau mak dengan ayah keluar pergi beli barang keperluan ke, keluar balik kerja ke, jangan kamu terus nak pegang mak ayah nak peluk rindu ke apa kan. Janganlah kan. Biar mak atau ayah kamu basuh rumah, mandi, bersih dulu barulah kamu nak memanja-manja dengan mak ayah kan. Cikgu. Ya. Syafqat Mak saya kerja dia masak makanan lepas tu Fralina akan beli. Yang tu tak apa, yang tu tapi bila balik ke rumah pastikan kena bersihkan diri dulu sebelum bersentuhan dengan ahli keluarga yang lain. Jadi kamu yang sentiasa dekat rumah ni kan kena sentiasa ingatkan mak dengan ayah kamu supaya bila balik daripada luar balik ke rumah atau urusan daripada luar tu kena mandi atau bersihkan diri dulu barulah boleh bersentuhan dengan kamu sebab apa? Sebab kita tak nampak benda tu. COVID tu kan virus tu kita tak nampak kat mana tempatnya, letak kat baju ke, dekat apa tangan ke kan. Sebab tu kena sentiasa jaga kebersihan. Pastikan kalau mak ayah keluar tu sentiasa bawa hand sanitizer kan. Sentiasa pakai bila nak bersentuhan dengan benda lain.
Okey. Saya kalau balik kedai pakcik saya sembuh sanitizer. Betul. Okey. Sembuhlah dengan sanitizer satu badan ni ke? Kan? Tak payahlah satu badan. Sanitizer tu mahal kan? Jadi kalau kita mandi dengan sabun pun dah bersih sebab COVID kuman tu dan juga virus tu dengan sabun pun dia dah boleh bersihkan. Alhamdulillah, Akil Raihan ni tadi dah buat apa swab test kan? Negatif, alhamdulillah. Saya tak tahu lagi kalau ada kawan-kawan kamu yang tak masuk kelas ni mungkin sebab dia ni ke kan. Jadi kita tak tahu. Jadi kita harapkan semoga kawan-kawan kita semua dalam keadaan yang selamatlah. Okey, jom kita ambil gambar. Jom ambil gambar. Dah. Okey. Jom kita ambil gambar. Buka video. On video. Okey. Darwish, Al-Fatihah, Syaukat, Iris Damia, Kushairi, Kalisha Damia, Faik Ajmal, Omar Qayyum, Arisa Bariza, Akif, Akil, Auni, Hadif, Engku, Maira, Elza, Noh, Daniel, Iris Erina, Isha Batisha, Zuraida Aida. Zuraida Aida siapa saya tak tahu. Saya tak buka kamera sebab saya tak pakai baju. Ilaha illallah. Kenapa tak pakai baju? Belajar. Kenalah pakai baju sopan kan. Barulah kita ni. Okey, jom. Kita ambil gambar. Dah ada yang keluar dah pun. Kita tak habis lagi dah ada yang keluar. Okey, jom ambil. Siapa yang buka video? Okey, siapa yang on mic? Okey, on mic, on video. Okey, gambar pertama senyum. Okey, gambar pertama. Seterusnya. Gambar kedua. Gambar kedua. Okey. Jangan agak gerak. Kalau gerak-gerak nanti gambarnya kabur. Okey, gambar ketiga. Okey, gambar ketiga. Okey, gambar ketiga. Selanjutnya gambar keempat. Muka comel. Muka comel gambar keempat. Mana dia? Tak ada pun. Okey, comel. Okey, gambar keempat. Muka comel. Apa ikan saya? Okey, baik. Sampai hingga ini sahaja untuk pelajaran kita. Jangan lupa nanti siapkan untuk bagi kelas soalan 2A dan 2B. Kemudian tunjukkan mak dengan ayah yang dah siap kerja, kamu sign, ambil gambar, turn in turn in dalam. Esok cuti ke? Ya, esok cuti, esok tak ada kelas. Jadi sebab apa? Sebab esok adalah cuti awal Muharram, 1 Muharram. Muharram Safar. Okey, jadi untuk awal Muharram esok, petang ni nanti lepas asar kan. Kalau lepas asar kita baca Yasin, kemudian baca doa akhir tahun. Kemudian lepas maghrib baca doa awal tahun kan. Itu kita punya ikut Islam lah, cara Islam kita kan. Nak sambut awal Muharram tu kan, maknanya sambut tahun baru kan. Jadi sambutnya macam itulah. Lepas asar baca doa akhir tahun, kemudian lepas solat maghrib baca doa awal tahun. Kamu boleh cari dalam internet. Cari doa awal tahun, doa akhir tahun. Tapi kalau eloknya kita buat secara jemaah dengan family kan. Baca Yasin, lepas tu baca doa, lepas tu lepas maghrib baca Yasin, doa juga. Ya. Fatih. Okey, bye semua. Kita jumpa hari Rabu. Ya, Fatih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye semua. Kita jumpa tahun depan. Terima kasih cikgu. Kita jumpa tahun depan. Terima kasih cikgu. Ya. Cikgu.